Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua anak-anak murid Ustazah? Ustazah doakan semua dalam keadaan sihat, happy, senang hati duduk kat rumah kan. Okay, yang penting jaga diri masing-masing, jaga keselamatan, jaga kesihatan. Okay, duduk rumah diam-diam, jangan pergi merayau ke sana ke sini. Dan yang paling penting sekali, tolong siapkan semua tugasan ataupun latihan yang telah diberikan oleh cikgu-cikgu. Tolong bagi kerjasama ya. Okey, jadi untuk hari ni, kita akan recall, kita akan ulang semula cara untuk menjawab soalan kebat. Sebelum ni Ustazah dah pernah ajar kan anak-anak murid semua. Jadi hari ni kita nak recall balik cara untuk menjawab soalan kebat. Sebab dah lama sangat dah tinggal ni soalan kebat ni. Jadi kita recall balik ya. Jadi kita pertama sekali kita akan tengok semula komponen. Kita ingat balik apa komponen yang perlu ada dalam jawapan kebat. Ada 4 komponen penting dalam jawapan kebat. Yang pertama, komponen yang pertama iaitu isi. Isi ni apa? Itu adalah jawapan kepada soalan. Isi ni ada 1 markah. Memberi 1 markah. Kemudian huraian. Yang kedua, komponen yang kedua mesti ada huraian, iaitu 1 markah. Dan komponen yang ketiga, huraian lengkap. 1 markah. Dan komponen yang keempat, kesimpulan, iaitu menyumbangkan markah sebanyak 1 markah. Jadi jumlah keseluruhan untuk jawapan kebat adalah 4 markah. Format P3 macam ni lah. Soalan kebat 4 markah. Jadi jangan lupa ada 4 komponen penting untuk jawab soalan kebat. Yang pertama, kita ulang semula, adalah isi. Isi ni satu saja, tak perlu 2, 3 dan sebagainya. Kita ambil 1 saja. Kemudian ada huraian, kemudian ada huraian lengkap, dan yang keempat ada kesimpulan. Jadi Ustazah harap semua ingat dan faham. Faham ni komponen ni, apa yang perlu ada apabila kita jawab soalan kebat. Seterusnya, untuk lebih lagi faham isi tu macam mana, huraian tu macam mana, huraian lengkap macam mana, kesimpulan tu macam mana, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Kita akan pergi kepada jumlah ayat untuk jawapan kebat. Jawapan kebat ni kita boleh tulis dalam 2 ayat ataupun 3 ayat. Minimum 2 ayat dan maksimum 3 ayat. Dia tak ada 4 ayat walaupun dia ada 4 komponen, dia tak ada kena maksimum 4 ayat. Dia tak boleh. Dia mesti maksimum 3 ayat, minimum 2 ayat. Kalau 2 ayat ni macam mana kita nak buat? Kalau 2 ayat ni dia ada dalam ayat pertama dia gabung 3 komponen. Ayat yang pertama dia ada isi, dan digabungkan dengan huraian, dan digabungkan dengan huraian lengkap. Jadi dalam satu ayat tu dah ada 3 markah. Ayat yang pertama tu dah cukup 3 markah. Dan ayat yang kedua dia ada komponen kesimpulan. Jadi 2 ayat lah. Ni orang yang pandai, yang bahasa Melayu dia bagus, dia boleh jawab lah ni, insya-Allah lah 2 ayat. Ni memang teori lah. Kemudian yang kedua iaitu jawapan 3 ayat. 3 ayat. Ustazah sarankan awak buat jawapan dalam bentuk ni lah, 3 ayat. Sebab dia lebih mudah, dia tak rasa kompleks sangat lah. Kita tengok ayat yang pertama. Apa yang perlu ada? Kita hanya perlu letak isi atau jawapan digabungkan dengan huraian. Jadi isi 1 markah, huraian 1 markah. Jadi dalam ayat tu ada 2 markah. Kemudian dalam ayat yang kedua kita letak huraian lengkap. Kita letak apa? Huraian lengkap. Berapa markah? 1 markah.
Dan dalam ayat yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan satu markah. Okey, kesimpulan ni mesti duduk last sekali lah sebab dia ni penutup. Dalam kita buat 2 ayat ke 3 ayat ke, kesimpulan ni mesti last lah sebab dia penutup. Jadi Ustazah harap awak buatlah. Fikirlah mana yang rasanya yang awak rasa boleh buat. 2 ayat ke 3 ayat. Tapi saya sarankan 3 ayat lah, lagi mudah. Kita nampak dia punya ni lah. Sebab kalau yang 2 ayat tu kita nak kena fikir macam mana nak gabung isi huraian dan huraian lengkap dalam satu ayat. Pening sikit lah. Okay, jadi kita tumpukan kepada 3 ayat. Okay, kita tengok satu persatu untuk bina jawapan bagi 3 ayat. Okay, cara mudah untuk bina ayat untuk 3 ayat. Okay, kita tengok. Okay, kalau 3 ayat ni, okay, kita tengok ayat pertama. Tadi kita tengok tadi kan, ayat pertama mesti ada isi dan digabungkan dengan huraian. Isi digabungkan dengan huraian. Okey, macam mana isi ni nak digabungkan dengan huraian? Okey, Ustazah nak awak ingat ni. Formula ni SUKA. Suka. Okey, S tu apa? Supaya. U tu untuk. K tu kerana. A agar. Okay. Ni adalah kata hubung. SUKA ni adalah kata hubung. Untuk hubungkan apa? Isi dan huraian. Isi dan huraian. Kita gabungkan dia dengan SUKA. Awak pilihlah awak nak supaya ke, untuk ke, kerana ke, agar ke. Yang penting dia bersesuaian dengan ni jawapan dan huraian ni. Mestilah link lah. Okay. Mesti bersesuaian. Jangan main hentam je. Okay. Ni pilihan lah. Nak S ke, U ke, K ataupun A. Okay. Okay. Saya harap faham lah ni untuk ayat yang pertama. Okay. Seterusnya kita pergi kepada ayat yang kedua. Okay. Tadi saya cakap ayat yang kedua adalah huraian lengkap. Ayat yang kedua adalah huraian lengkap. Huraian lengkap ni apa pula ni? Apa yang kita nak buat? Okey. Huraian lengkap ni kita akan bincangkan tentang kesan, faktor atau contoh. Awak ingat 3 perkara ni. KFC. Awak kena ingat. KFC. Tadi SUKA kan. Nak gabung. Apa nama? Tadi nak gabung isi dan huraian, kita ingat suka. Sekarang ni kita nak tulis pula huraian lengkap, kita ingat KFC. KFC. K ni apa? Kesan. Kesan. Macam mana nak tulis? Kesannya ataupun hal ini menyebabkan apa-apa-apa. Okey, kalau F pula tu faktor. Faktor ni ataupun sebab lah. Sebab berlaku suatu perkara. Okey, jadi kita nak tulis macam mana? Hal ini disebabkan oleh apa-apa-apa. Macam tu lah. Dan C, ni yang paling mudah lah kalau kita nak buat. Contoh. Kita bagi contoh. Jadi ayat contoh ni kita akan tulis contohnya. Tapi seperti ni, biasa kalau guna seperti ni, dia gabung 3 ayat lah. 3 komponen dalam satu ayat. Biasa kita guna contohnya lah. Contohnya. Okey, jadi ingatlah huraian lengkap je, ingat KFC. Okey, bila sebut je huraian lengkap, KFC. K kesan, F faktor, C contoh. Okey, boleh faham Ustaz harap Ustaz tak cepat sangat lah ni, harap faham lah. Okey, dan ayat yang terakhir, ayat yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan ni apa? Kesimpulan ni adalah penutup. Okey. Jadi dalam kesimpulan ni kena ada apa? Kesimpulan mesti ada ayat pengajaran. Ada ayat pengajaran. Okey. Ustazah selalu ulang dalam kelas kan. Ayat pengajaran tu macam mana nak tulis? Okey, kita yang contoh yang Ustazah bagi ni. Kesimpulannya. Ni kena tulis ni. Kesimpulannya. Baru orang tahu tu kesimpulan. Okey. Kalau awak lebih pandai lagi, bolehlah guna-guna ayat yang advance lagi kan. Yang menunjukkan tu kesimpulan. Okey.
Nak senang, mudah ingat, terus je tulis kesimpulannya. Ni yang merah ni, kita hendaklah, kita haruslah, kita mestilah. Ni ayat pengajaran. Dan ayat pengajaran mesti ada huraian dia. Mesti ada huraian. Contoh, kita hendaklah mendirikan solat supaya disayangi Allah. Contoh, tu ayat pengajaran lah. Kita hendaklah bersedekah agar rezeki kita diberkati oleh Allah. Tu contoh ayat pengajaran. Jadi ingatlah, bila nak buat kesimpulan je, awak mesti ingat ayat pengajaran. Okey? Kesimpulan mesti ingat kepada ayat pengajaran. Okey, boleh faham tak semua ni? Okey, Ustazah harap semua boleh faham dengan penerangan Ustazah ni. Okey. Jadi untuk lebih ni lagi, Ustazah tunjuk ni template jawapan lah. Nak mudahkan lagi, macam mana nak tulis ni, isi nak tulis macam mana, huraian nak tulis macam mana, huraian lengkap macam mana, kesimpulan nak tulis macam mana. Jawapan untuk soalan kehebat ni mesti dalam bentuk perenggan lah. Perenggan lah. Maksudnya di satu perenggan tu lah ada 3 ayat. Kalau kita buat 3 ayat lah. Okay, kalau kita buat 2 ayat dan 2 ayat lah. Jadi inilah contoh template jawapan. Okay. Kat sini kita letak jawapan kita. Kemudian kita gabungkan jawapan dengan huraian. Cara nak gabung ni, kita ingat ni. SUKA. Supaya, untuk, kerana, agar. Pilihlah yang bersesuaian. Dan sambunglah dengan huraian kita. Okey. Kemudian noktah. Ni satu ayat pertama. Okay. Ayat kedua, kita nak tulis huraian lengkap. Jadi huraian lengkap ni apa tadi saya cakap? KFC. Ingat KFC. K tu apa? K tu kesan, F tu faktor dan C itu adalah contoh. Okey. Jadi kalau kesan boleh tulislah kesannya ataupun hal ini menyebabkan. Boleh. Kalau faktor pula boleh tulis hal ini disebabkan oleh. Okey, itu untuk faktor. Ataupun nak bagi contoh, kita tulis contohnya apa. Itu adalah huraian lengkap. Jadi ingat huraian lengkap KFC. Okey, apa dia? KFC. Okey, kemudian ayat yang ketiga adalah kesimpulan. Apa dia? Kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ingat dalam kesimpulan mesti ada ayat pengajaran. Mesti ada ayat pengajaran dan huraian dia lah. Okey. Jadi kesimpulannya, kita hendaklah atau haruslah atau mestilah, apa sajalah saranan kita lah. Okey. Jadi kat sini, pilihlah mana yang awak rasa sesuai. Okey. Dan mesti ada huraian dia. Huraian dia, nak gabungkan saranan kita dengan huraian ni, ada ni lah SUKA juga. Ni untuk ni lah, dah bahagian kesimpulan supaya, untuk, kerana, agar. Kena ingatlah, kita hendaklah menjaga solat agar hidup diberkati Allah. Kita hendaklah menghormati ibu bapa supaya mendapat keredaan Allah. Tu contoh kesimpulannya. Okey, sebenarnya jawab soalan kehebat ni sangat-sangat mudah. Awak tak perlu nak menghafal pun. Tak perlu menghafal apa-apa fakta pun. Awak hanya perlu tulis saja pendapat masing-masing. Okey, kita try soalan ni. Latihan ni. Okey, kita tengok boleh ke tak boleh. Try. Okey, kita nak latihan ni. Okey, ni ada pernyataan menjaga maruah disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, kita jaga maruah, Allah akan sayang. Tu pernyataan dia kan. Kita jaga maruah, Allah akan sayang. Okey, jadi soalan dia, pada pendapat anda, bagaimanakah anda menjaga maruah seperti yang dituntut dalam Islam? Bagaimanakah?
Okey, jadi kalau bagaimanakah ni, dia tanya, dia nak apa? Dia nak cara lah. Macam mana kita jaga maruah seperti yang dituntut dalam Islam. Okey, dalam Islam kita nak jaga maruah ni macam-macam cara lah. Melalui pakaian, melalui percakapan, kan? Melalui perbuatan, perkataan dan sebagainya lah. Okey. Okey, jadi cuba try jawab dulu. Okey, kita ambil satu isi. Macam mana cara nak menjawab soalan ni? Macam mana cara nak menjawab dia? Okey, bagi satu lah. Okey, Ustazah bagi satu contoh. Okey, Ustazah nak tahu sekejap. Okey, kat latihan ni. Okey, sekejap. Okey, Ustazah nak bagi jawapan dia. Salah satu menjaga maruah ni, cara dia adalah menutup aurat. Okey, jadi macam mana jawab? Bila tanya pada pendapat anda, terus jawab. Saya akan apa? Jawapan tu. Saya akan, okey, Ustazah ambil jawapan dia menutup aurat. Saya akan menutup aurat dengan sempurna. Okey, dengan sempurna. Okey, ini adalah isi. Okey, ini adalah isi. Saya akan menutup aurat dengan sempurna ni adalah isi. Okey. Lepas tu macam mana pula? Macam mana nak sambungkan dengan huraian? Ingat tak SUKA tadi? SUKA tadi kan? Saya akan menutup aurat dengan sempurna. S tu apa? Supaya, untuk, kerana atau agar. Yang mana yang lebih kita rasa kita nak buat? Tak apa. Okay, kita pilih kerana lah. Kerana. Okay, Ustazah pilih perkataan kerana. Kerana apa? Saya akan menutup aurat dengan sempurna, isi. Okay, ni kata hubungnya kerana. Nak tulis apa? Kerana apa? Kerana ia melambangkan peribadi seorang Muslim. Jadi dapatlah dua perkara. Yang pertama, kat sini isi, saya akan menutup aurat ni. Okey, isi. Ni isi sampai sini. Okey, kemudian kita gabungkan dia dengan perkataan kerana tadi. Okey, kerana ni huraian. Ia melambangkan peribadi seorang Muslim. Dapatlah dua markah, ada isi dan huraian. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada huraian lengkap. Okey, saya cakap ni kalau huraian lengkap kita ingat apa? KFC. K itu apa? Kesan. F faktor. C contoh. Okey, jadi kalau kat sini saya nak datangkan kesan lah. Apa kesan kita menutup aurat? Okey. Jadi mudah-mudah terus je tulis kesannya. Apa kesan menutup aurat? Kesannya saya kesan menutup aurat saya akan terhindar daripada apa? Daripada perkara dosa. Kalau nak lebih terang lagi, perkara dosa macam mana? Seperti zina. Okey. Sampai perkara dosa pun dah diterima lah. Seperti zina ni nak lebih terangkan lagi lah. Jadi kesannya saya akan terhindar daripada perkara dosa seperti zina. Dapatlah apa ni? Dapatlah huraian lengkap. Dah dapat satu markah. Okey, dah dua ayat. Ayat pertama tadi ada isi. Ayat pertama ada isi dan huraian. Ayat kedua huraian lengkap. Dah 3 markah. Dan last sekali kesimpulan.
Kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Apa tadi? Kena ada ayat pengajaran. Kita hendaklah apa? Tak seorang buat apa ni? Hendaklah menjaga maruah siapa? Maruah diri. Untuk apa? Kita hendaklah menjaga maruah diri agar kan boleh pilih tadi kan? Sama ada supaya, untuk, kerana, agar. Okey, jadi kita bolehlah kesimpulannya kita hendaklah menjaga maruah diri agar apa? Agar apa? Agar Islam dipandang tinggi. Okey, dapatlah. Okey, jadi kita ingatlah ada kesimpulan ni, ada kesimpulannya kita hendaklah menjaga maruah diri agar pandang tinggi. Okey, jadi macam itulah. Kita tak apa. Macam nak cakap tak susah pun sebenarnya. Tak susah pun. Boleh je buat kan. Okey. Senang je. Jangan rasa soalan kebat ni susah. Soalan kebat ni tak susah pun. Lagi senang. Okey, jawapan dia terbuka. Dia apa, tak perlu menghafal dan sebagainya. Okey. Jadi boleh ingatlah ya. Jadi Ustazah harap dengan video yang Ustazah sediakan ni lebih memahamkan lagi lah awak semua untuk menjawab soalan kebat. Okey, jadi nanti Ustazah akan sertakan dengan latihan untuk awak buat di rumah lah. Okey, nanti tolong siapkan dan hantar pada Ustazah. Okey. Okey, jadi itu sahaja daripada Ustazah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih.